suasana seronok di luar, seronok juga kan, berkawan, seronok lepak-lepak, seronok ride dengan kawan-kawan kita. Tetapi yang kita gembira hari ini, kita dapat ride lepak-lepak atas dasar kasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis kursi Allah Taala firman, wajabat mahabbati, kuwajibkan kasih sayangku ke atas golongan apa? Lil mutahabbina fiyya, ke atas golongan yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Tak ada tujuan keduniaan. Kita hari ini berkumpul semata-mata kerana Allah. Wal mutajalisina fiyya, golongan yang kedua itu golongan yang sama duduk antara satu sama lain, lepak-lepak semata-mata kerana Allah. Wal mutabadilina fiyya, golongan yang saling berbelanja antara satu sama lain, makan sama-sama tapi tak bayar, berebut nak bayar. Itu Allah Ta'ala wajibkan kasih sayang ke atas golongan ini. Wal mutazawirina fiyya, dan golongan yang saling ziarah menziarahi semata-mata kerana Allah. Empat-empat ciri-ciri ni, empat-empat sifat ni ada pada kita, alhamdulillah. Bukan kita nak bangga, tapi ini adalah pilihan daripada Allah. Ini adalah merupakan orang kata anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dan bila kita bersyukur, Allah Taala akan tambah lagi insya-Allah taala. Daripada hari ini kita berkumpul 2 hari 3 hari, kita bersyukur pada Allah, Allah Taala akan buka satu hari nanti masya-Allah pintu yang dah tertutup untuk hari ini masya-Allah. Disebabkan COVID-19 ini, yang pertama pintu masjid telah tertutup, yang kedua pintu madrasah pun tertutup, yang ketiga pintu markas dakwah pun tertutup di seluruh dunia. Kita harap berkat kita punya program kita Rehlah Islahiyah pada kali ini, masya-Allah, rehlah yang tertutup, tapi insya-Allah kita nak buka pintu-pintu yang sedang tertutup ini insya-Allah. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah kembalikan nikmat solat Jumaat kepada kita, nikmat sembahyang berjemaah kepada kita, nikmat keluar 3 hari di masjid-masjid ini kembali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, untuk kita memulakan pagi tadi, malam semalam pun kita dah buat bayan hidayah untuk sahabat yang datang awal, Abang Noah. Tapi hari ini insya-Allah kita akan bagi bayan hidayah sebelum tuan-tuan makan. Kita akan bagi bayan hidayah dan mesyuarat ringkas untuk program kita hari ini. Semoga insya-Allah taala hari ini kita akan jalani dengan ikut mesyuarat, ikut panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mesyuarat ni ada kebaikan insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh, sebagaimana kita pesan di setiap kali kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, benda yang membezakan kita ni dengan makan angin. Walaupun ada orang kata tu rela tu makan angin je, lancung je kan, seronok je, happy-happy. Dia tak sama dengan makan angin. Sebab apa yang membezakan makan angin dengan keluar ni adalah niat. Kalau kita niat keluar ke jalan Allah Ta'ala, mencari redha Allah, kita keluar ke jalan Allah, niat nak baiki diri kita, niat nak belajar agama, niat nak dekatkan diri kepada Allah, niat nak berhimpun dalam suasana orang-orang soleh, suasana orang baik, dan niat dalam keadaan kita nak duduk dalam suasana agama, maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, dia tak akan jadi melancong. Dia akan jadi masya-Allah, dia akan jadi masya-Allah, sebagaimana satu hadis bila mana sekumpulan sahabat minta izin pada Nabi SAW, izan lana bisiyah ya Rasulullah, izinkan kami nak melancong wahai Rasulullah. Nabi kata, siyahatu ummati al-jihad fi sabilillah, pelancongan bagi umat aku adalah jihad di jalan Allah, berkorban di jalan Allah Ta'ala. Jadi bila kita datang ke jalan Allah ni, walau bagaimanapun keadaan kita, datang dalam keadaan mujahadah, banyak mujahadah sikit, dalam rehlah ni kurang sikit mujahadah ni, tapi tetap kita di jalan Allah Ta'ala, tetap mendapat ganjaran yang sama, tetap mendapat kesan yang sama kalau niat kita betul insya-Allah Ta'ala. Jadi niat kita sama-sama insya-Allah nak cari redha Allah, nak mencari suasana iman dan amal, nak bina yakin kita pada Allah Ta'ala, nak mendekatkan diri kepada perintah-perintah Allah, nak dekatkan diri pada sunnah Rasulullah, dan kita nak berusaha untuk memahami takazah-takazah agama ni, nak menjiwai supaya satu hari nanti insya-Allah kita akan dipilih oleh Allah untuk bertebaran di seluruh dunia untuk sebarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita betulkan niat kita. Kita keluar bukan nak berjumpa kawan, bukan nak seronok-seronok, tetapi kita keluar semata-mata mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan redha Allah ni Allah letak dalam mana-mana amal soleh. Dan sudah tentu redha yang paling besar adalah dalam kita berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi seperti sahabat
Orang awam, orang biasa akan dapat redha Allah di syurga nanti. Tetapi sahabat Nabi berkat pengorbanan di jalan Allah, mereka dapat redha Allah di dunia lagi. Ini yang hebatnya para sahabat. Dan Allah Ta'ala beritahu, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang belum buat pengorbanan untuk agama, yang awalin, yang terawal di kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Dan Allah Ta'ala tidak hadkan orang yang nak dapat redha di dunia ni kepada orang dulu saja. Allah Ta'ala buka open sampai kiamat. Walladzina tabauhum bi ihsan. Sampai hari kiamat, siapa saja ikut jalan muhajirin dan ansar yang awalin, yang sabiqun, yang belum tadi buat pengorbanan untuk agama, sampai hari kiamat orang yang ikut jejak langkah mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah bagi redha yang sama. Mereka redha kepada Allah dan Allah redha kepada mereka. Jadi kita hari ini belajar ikut jejak langkah para sahabat Nabi, berkorban untuk agama. Dan sahabat Nabi dalam berkorban untuk agama, dia orang tak kira-kira dah. Tidak berkira-kira. Hari ini kita masih berkira-kira. Sahabat Nabi tak kira, di mana saja, bila-bila masa saja, on call, dipanggil, dijemput oleh Rasulullah. Untuk apa jua, takazah besar, takazah kecil, takazah ringan, takazah berat, jangka masa panjang, jangka masa pendek, mereka semua sedia untuk jadikan diri mereka ni menjadi orang panggil asbab kepada hidayah kepada orang lain. Jadi tuan-tuan mulia, tujuan kita nak dapat redha Allah. Yang kedua, di samping itu, kita keluar jalan Allah Ta'ala, kita nak baiki diri kita, Masya Allah. Masya Allah, 3 bulan tak cas. Masya Allah, tak cas iman kita ni. Tak dengar bayan-bayan, tak dengar cerita syurga, tak dengar cerita neraka. Sahabat Nabi duduk dalam majlis Nabi, Sayyidina Hanzalah duduk dalam majlis Rasulullah, terasa bayangan syurga dan neraka tu betul-betul depan mata. Bila balik ke rumah, ini sahabat bukan kita, balik ke rumah hari tu juga, Masya Allah, tengok muka anak isteri, dah lupa akhirat. Sayyidina Hanzalah keluar daripada rumah dia dengan mengeluarkan satu syiar, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Masya Allah, subhanallah, kata Abu Bakar, mana mungkin orang seperti Hanzalah ni orang munafik. Sebab matinya Hanzalah ni ujungnya, Masya Allah, selepas peristiwa itu, dia mati dalam peperangan Uhud dalam keadaan malaikat yang memandikan junub untuk dia. Kerana dia keluar jalan Allah, tak sempat mandi junub. Begitu pantasnya. Diminta sekarang, mendengar berita Rasulullah dah wafat, tentera Islam dah kalah. Hanzalah waktu tu baru lepas bersama dengan isteri, tak sempat mandi junub, terus pergi untuk menyambut takazah agama. Begitu pantasnya para sahabat Nabi. Sebut nak keluar ni, tak ada tanggung-tanggung, tak ada lewat-lewat, bersegera, laju untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ini dah sebut keluar perlahan, sebut berdelai laju. Tetapi tuan-tuan mulia, walaupun begitu, Hanzalah ni begitu tinggi iman dia, bila duduk dalam suasana iman, maka dia terpengaruh dengan akhirat, tertarik dengan akhirat. Tapi bila balik ke rumah, kalau Hanzalah baru hari itu balik, dah lupa dah akhirat. Kita hari ini 3 bulan tak dengar cerita akhirat, 3 bulan tak dengar cerita surga neraka, 3 bulan tak dengar kebesaran Allah Ta'ala. Masa tuan-tuan, iman kita jauh, tuan-tuan, jatuh tuan-tuan. Sembahyang pun semakin lambat, Masya Allah. Zikir pun semakin berat, baca Quran, tahajud, sampai Syura Malaysia ni datang, dia kata, bila tanya sahabat-sahabat kita yang dah lama tak keluar ni, ada yang dah lupa adab gas. Punya dahsyatnya COVID-19 ni, ada di antara sahabat kita yang aktif keluar jemaah, bila suruh bagi adab gas, dah tak ingat dah adab gas, tuan-tuan. Punya dahsyat penangan dia, tuan-tuan. Sebab itu hari ni kita keluar ni nak refresh balik. Kita dulu Masya Allah boleh bagi bayar asar, boleh bagi bayar maghrib, boleh bagi bayar subuh. Tapi bila terputus daripada suasana ni, tuan-tuan, Masya Allah, banyak yang kita lupa, banyak yang jadi kita lemah, tuan-tuan. Sebab itu nak tak nak, kita kena datang. Hari ni Masya Allah, kalau boleh semua datang, tapi kita tak boleh nak buka ramai-ramai. Jadi kita buka sikit-sikit. Minggu lepas geng Bangi datang, ini kali ni bikers, mungkin lepas ni geng Cik Tun bulan nak datang, ramai lagi lepas ni. Kita hidupkan dulu suasana ni. Kalau pihak Seri Talim pun sekarang, dia kata nak bagi panah dulu. Nak bagi panah dulu enjin yang dah lama tak jalan,
Sebagaimana enjin motor kita dah lama sejuk tuan-tuan, bateri pun ada yang tadi mati motor tengah jalan. Begitulah juga iman kita ni dah jam tuan-tuan. Dah banyak dah lemahnya. Jadi tuan-tuan tak nak kena islah, kena perbaiki, hantar workshop. Jadi inilah workshop kita 3 hari ni tuan-tuan, untuk kita refresh balik iman kita, tajdid balik iman kita. Nabi pun bagi tahu, jadidu iman aku, perbaharuilah iman kamu. Setiap masa sahabat Nabi ni, ulama kata iman dia ni sepatutnya tak payah renew dah iman dia, sebab iman mereka di puncak. Satu orang tanya pada seorang sahabat, adakah sahabat Nabi ni gelak ketawa? Sahabat Nabi ni gelak-gelak tak? Ya, mereka gelak ketawa, tetapi iman di hati mereka seperti gunung. Masya Allah. Iman mereka macam gunung, tak goyang. Lantalah apa pun ujian datang di hadapan para sahabat, dia tak goyang. Tetapi walaupun begitu, mereka juga hari-hari memperbarui iman mereka. Ijlis bina nu'min sa'atan. Duduk sekejap, kita beriman, kita perbarui balik iman kita. Sekarang ni iman kita ni Masya Allah dah lusuh, iman kita ni dah lemah. Tuan-tuan, sekarang ni kita nak recharge balik. Sebab itu kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua azam untuk baiki diri semua, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, untuk baiki diri ni ulama kata sangat mudah. Yang pertama, nak baiki diri syaratnya kena taat. Ini taat ni, orang kata amalan untuk islah yang paling besar sekali adalah taat. Sahabat Nabi ni bukan orang bijak, bukan orang cerdik. Awalnya mereka ni dipanggil jahiliyah. Tak reti baca, tak reti menulis, orang paling jahil. Tetapi satu je sifat yang mulia ada pada diri sahabat Nabi, taat, iaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tak pandai tapi kami taat. Apa yang ulama cakap itu kami buat. Kami tak reti buat yang lain. Sebab itu mana Syamim kata sahabat Nabi ni menganggap hanya Rasulullah yang celik, orang lain semua buta. Orang lain cakap apa pun tak akan diterima oleh kami. Rasulullah cakap sebab dia yang celik. Orang lain hebat-hebat pun dia tak tengok lagi syurga neraka. Rasulullah dah tengok Arash, Rasulullah dah malam Isra wal Mi'raj, dah tengok Allah. Orang lain cakap semua kita tak terima. Hanya Rasulullah saja yang celik, orang lain semua buta. Jadi orang buta kena ikut orang celik. Kita kena sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Sebab itu bila taat ni tuan-tuan, Allah bagi kita jadi cerdik tuan-tuan. Orang bodoh pun jadi cerdik, disebabkan taat. Tapi kalau durhaka, kalau mizaj orang Yahudi ni, semangat orang Yahudi ni, sifat budaya dia, sami'na wa asayna, kami dengar, kami lawan. Kami dengar begini, buat begini. Dengar begini, arahan begini, buat begini. Tuan-tuan, sifat durhaka, sifat lawan ni sifat orang Yahudi. Yahudi bangsa paling cerdik di dunia, tetapi jadi paling hina, paling bodoh sampai tak ada negara, tak ada negeri. Tak ada apa panggil negara dalam dunia, negara Yahudi tak ada. Sebab apa? Mereka ni durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak belajar taat, insya-Allah taala. Jadi insya-Allah dalam kita keluar jemaah ni, kita akan ada seorang amir lah. Biasa-biasa kali ini keluar pun, baru ni insya-Allah Ustaz Khan jadi amir. Kali ini insya-Allah. Tuan-tuan syur siapa amir insya-Allah? Ustaz. Maulana Ustaz. InsyaAllah. Datuk Allah. InsyaAllah syur. InsyaAllah. Jadi kali ini insyaAllah Datuk Fred lah insyaAllah. Saya ni bersurah. Jadi insyaAllah ta'ala kita belajar taat insyaAllah ta'ala. Amir sah tak kisah, siapa-siapa pun boleh jadi amir sah. Nabi pun berpesan, kalau wa in ta'ammara alaikum abdul habsyi, hamba Habsyi pun boleh jadi amir. Ini tak ada masalah, sebab hamba tu pun dah ikut kelun Rasulullah. Zaman sahabat Nabi pun hamba tu pun dah terdidik dengan tarbiyah Rasulullah. Hamba ke orang alim ke orang jahil ke di segala sahabat Nabi sama je, sebab niat dia sama, matlamat dia sama. Dia tetap adalah kelun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah taala kita belajar taat. Bila kita nak pergi ke mana-mana, beritahu datuk kita insya-Allah. Saya nak pergi ke sini. Dulu nak pergi tandas pun minta izin dengan amir. Nak pergi keluar ke kedai, minta izin dengan amir. Cuma zaman sekarang ni kurang sikit tuan-tuan. Besok kalau 3 hari tu jarang anak buah datang jumpa minta izin nak pergi kedai, tapi tengok kat kedai kopi penuh kan. Jadi tuan-tuan, kita belajar taat. Bila kita belajar taat, mampu taat pada benda kecil,
Daripada kecil tu tuan-tuan, kita akan mampu belajar taat pada benda yang besar. Kan? Sekarang ni kita taat dalam keadaan senang-senang. Sahabat Nabi belajar taat. Bay'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami telah berbaiat, bersumpah setia dengan Rasulullah untuk dengar dan taat apa jua yang Nabi perintahkan, fil usri wal yusri. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Fil makrahi wal mansyat. Yang paling berat lagi, sahabat Nabi belajar taat pada Rasulullah dalam keadaan benci, dalam keadaan gembira pun kami taat Rasulullah. Hak tak suka pun taat Nabi. Hak suka pun taat. Jangan sampai nanti bab tak suka kita lari, bab suka kita ikut. Ini tak betul tuan-tuan. Kita kena didik diri kita ni taat pada amir ni dalam keadaan tak suka, tekan perasaan, tekan nafsu pun belajar taat itu, insya-Allah taala. Boleh? Insya-Allah. Masya-Allah taat. Satu hari nanti kita akan belajar taat yang besar. Sekarang ni kita belajar taat yang kecil-kecil dulu, insya-Allah taala. Itu syarat untuk baiki diri. Yang kedua tuan-tuan, nak baiki diri tuan-tuan, ulama pesan kita kena jaga amal infradi dan isyamai. Kan? Kita ada amal infradi, kita keluar jemaah, jangan sampai tak ada zikir pagi petang pula. Zikir 300 pagi, 300 petang, kena jaga. Quran satu hari 1 juzuk kalau boleh kita baca. Kan? InsyaAllah infradi amal kita, tahajud jangan tinggal. Kan? Masya-Allah solat berjemaah jangan tinggal 5 waktu, takbiratul ula. Kan? Kalau boleh kita keluar ni, kita tak payah jamak. Sebab apa? Lepas asar kan kita ada kepentingan dakwah. Jadi kalau kita dah jamak kan kita tidur. Lepas asar orang ada istimewa amal, kita tak duduk. Kan? Sebab apa? Kita dah semaya awal. Jadi bila kita keluar, kita tak payah jamak. Tahun lain tak apa kita buat jamak. Tapi time keluar, sebaik-baiknya tak payah jamak. Jadi kita ikut. Sembahyang berjemaah ni pun, kita sekarang ni nak latih 3 hari ni, biar 5 waktu dapat berjemaah. Setelah mana kita lama sembahyang di rumah sendiri, jadi imam pada anak isteri kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmatullah Allah, infradi amal kita jaga, istimai amal. Selepas setiap sembahyang ada istimai amal. Ada amal yang kita buat ramai-ramai. Semua orang kena duduk. Sepatutnya tak perlu dah jurnal, tak perlu orang jemput dah. Kita faham bila kita nak keluar jalan Allah ni, kita kena anggap diri kita ni macam pesakit, patient. Satu orang sakit jantung tuan-tuan, dia rasa dah jantung dia ni dah berdenyut, dah kerik-kerik tuan-tuan. Rasa-rasa dia boleh duduk di rumah lagi tak? Dia sendiri akan pergi hospital, dan dia sendiri akan serah diri dia pada doktor pakar. Dan apa yang doktor cakap semua dia akan ikut untuk dia buat. Sekarang anggaplah kita ni pesakit rohani yang paling kronik sekali. Kita kena anggap diri kita ni paling sakit. Hari ni kita tak nampak sakit iman kita ni tuan-tuan. Sakit iman kita, lemahnya kita ni tuan-tuan. Allah Ta'ala tak tunjuk pesakit. Kalau sakit luaran jasad ni kita nampak muka merah, muka pucat, kan? Tak daya, lelah, letih, lesu. Nampak dia punya simptom dia. Tapi simptom daripada sakit rohani ni tuan-tuan tak nampak. Tapi tanda dia ada. Lemah nak baca Quran, tanda dia lemah nak solat jemaah, tanda dia tak boleh bangun tahajud, tanda dia air mata kita dah lama tak menangis, tak keluar. Itu semua tanda hati kita dah keras tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, untuk kita bentuk jiwa kita ni tuan-tuan, kita kena serah diri kita ni pada Allah. Ya Allah, dalam amal-amal yang datang ni, akulah yang paling teruk sakit aku ya Allah. Akulah yang paling lemah sekali ya Allah. Akulah yang paling, di kalangan yang datang ni, akulah yang paling berhajat sekali kepada syifa, kepada penawar rohani ini ya Allah. Dan la syifa illa syifa. Dan Allahumma anta syafi, ya Allah, semuanya engkau lah perawat, penyembuh yang sebenar-benarnya, yang hakiki. La syifa illa syifa. Tiada penawar melainkan apa yang ada di sisimu ya Allah. Ishfini syifa'an la yughadiru saqama. Sembuhkanlah penyakit rohani aku ni, sekira-kira tak tinggal lagi, habis 3 hari ni tak ada sakit apa lagi dah. Tuan-tuan rahmatullah Allah, ini yang kita harap. Bila kita rasa kita lemah, bila kita rasa kita tak berdaya, baru Allah akan tolong kita. Selagi kita rasa kita suci, selagi kita rasa kita ni bagus, selagi kita rasa kita ni orang lama, kita ni orang pandai, kita itu, kita ini, selagi itu Allah Ta'ala tak akan buka ruangan untuk dibaiki kita. Kita kena macam depan doktor, kita jangan sembunyi apa-apa dah. Kita kena buka betul-betul kelemahan diri kita. Kita aku depan Allah Ta'ala.
menangis depan Allah, biar air mata kita keluar menangis. Jangan simpan-simpan, nak menangis. Kan? Jangan simpan-simpan lagi. Biar Allah Ta'ala yang rawat diri kita, tuan-tuan. Di jalan Allah ni bukan siapa-siapa guru pergi rawat kita, ruqyah kita, tak ada. Di jalan Allah ni selangkah yang pertama tu sebenarnya rawatan telah pun bermula. Asalkan kita betul-betul mengharap pada Allah, tolonglah aku ya Allah, pilihlah aku ya Allah, baikilah aku ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah, terimalah aku ya Allah, kabullah aku ya Allah. Ini kita harap penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus harapan. Keluar ni kena ada takut dan harap, masya-Allah, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insya-Allah. Yang seterusnya, tuan-tuan rahmati Allah, ulama pesan kita kena ada target. Keluar jalan Allah ni apa target kita? Nak capai 6 sifat para sahabat. Dan masya-Allah. Sebab itu Muhammad Ilyas kata hari ni banyak orang keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari orang keluar. Tapi sifat tak dapat. Sifat para sahabat tak datang pada diri kita. Sifat yakin pada kalimah la ilaha illallah tak dapat lagi. Sifat solat dengan khusyuk tak dapat. Ilmu dan zikir tak dapat. Ikram muslimin masih lagi lemah. Ikhlas belum dapat. Dan juga takut lagi nak korban untuk agama ni. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang yang berjaya keluar ni adalah orang yang telah mendapat 6 sifat para sahabat. Siapa dapat 6 sifat para sahabat ni, orang tu berjaya, tuan-tuan. Dia mencapai target dia. Sebab itu masa keluar dia nak latih yakin yang macam mana, yakin pada kalimah la ilaha illallah yang macam mana. Kan? Kita masak sedap, orang puji, bukan saya tuan, Allah yang bagi sedap. Kita nafikanlah diri kita ni. Dalam keluar jemaah ni lah kita nak amalkan semua sunnah Nabi. Serbanya, suginya, celaknya, minyak wanginya. Kan? Kita tinggallah semua-semua yang lain. Kita jadi keluar jemaah ni, kalau boleh semua sunnah Nabi kita nak amalkan. Boleh insya-Allah. Sembahyang kita nak praktis khusyuk 3 hari ni, tuan-tuan. Nak praktis zikir pagi dan petang. Semua perbuatan kita dengan doa dan zikir. Jangan tinggal perbuatan mana pun dengan doa dan zikir. Dan kita nak sebarkan ikramul muslimin, kasih sayang antara kita insya-Allah taala. Jangan pernah pandang orang dengan pandangan hina. Pandanglah semua orang Islam ni dengan pandangan mulia. Tuan-tuan, kita nak belajar ikhlas. Buat semua benda, tak perlu pujian, tak perlu sanjungan, semata-mata kerana Allah. Buat sungguh-sungguh. Dan kita nak belajar mujahadah jalan Allah Ta'ala. Panas sikit, kita korban. Rumah kita ada aircon, madrasah ni tak ada aircon, dia panas macam ni, sabar insya-Allah. Makan awal, makan lewat, mujahadah, tuan-tuan. Sahabat Nabi langsung tak makan keluar jalan Allah Ta'ala. Kita sabar. Sebenarnya susah payah itulah sebenarnya rawatan. Yang susah, yang pahit itulah rawatan. Jangan kita ingat yang manis je rawatan. Sebenarnya yang pahit dalam keluar jalan Allah ni, letih kita, mengantuk kita, tak selesa kita, itulah sebenarnya rawatan untuk Allah didik kita semua insya-Allah. Faham insya-Allah. Dan seterusnya, tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, 12 usul yang ulama pesan kita kena pegang sampai mati insya-Allah taala. Yang pertama insya-Allah taala, azam kita jumpa kali ini insya-Allah banyak bicara tentang kebesaran Allah, banyak cakap dakwah. Banyakkan dakwah, tuan-tuan. Kita nama pun keluar dakwah, tapi kalau sembang antara kita ni masih lagi tak keluar poin-poin dakwah, tuan-tuan, dalam percakapan kita, maknanya kita ni bukan keluar. Kena banyakkan dakwah insya-Allah taala. Dan banyak orang baru-baru yang ada dengan kita yang pertama kali datang, bawa, kalau boleh orang lama di kalangan kita, bentuk suasana. Percakapan, fikir, bentuk zihin diorang, targhib diorang, kumpul 5-6 orang, bagi sedikit targhib. Memang semua keluar pun memang nak baiki diri dah pun. Jadi yang baru kita datang dengar. Orang lama jangan takut untuk berkongsi ilmu, pengalaman kita. Karbuzari ceritalah, Abang Rusdi pernah keluar di Ulu Tembelin, masya-Allah 4 bulan cerita. Khalid pernah keluar 4 bulan cerita pengalaman keluar 4 bulan. Abang Abang Sadiq kita, orang lama, masya-Allah cerita pengalaman-pengalaman. Karbuzari, Abang Alim 4 bulan, masya-Allah cerita apa pengalaman kita. Bagi orang lain dengar ni semangat untuk berkorban untuk agama insya-Allah taala. Boleh insya-Allah. Abang Saifullah kita, orang lama, masya-Allah. Jadi kita kongsi pengalaman-pengalaman. Mungkin ada nusrah-nusrah gaib yang kita dapat sepanjang keluar jemaah, masya-Allah.
baru ni saya jumpa, saya dengar Karkuzari jemaah kita yang baru balik daripada Jamaika, tuan-tuan. Dia orang ni dah terkandas di Jamaika dah berapa bulan. Kalau ikut saya segi zahir kata tak lepas kami nak balik. Tapi berkat kita usaha telefon sana sini, insya-Allah dengan pertolongan Allah, seumur hidup tak pernah naik private jet. Kan? Insya-Allah naik private jet daripada Jamaika ke Mexico. Daripada Mexico singgah di Pulau Caribbean. Masa tu tengah lockdown, dia kata, kami ingat kami lah orang pertama jumpa dengan Dajjal, kata. Sebab dah di Caribbean dah, dekat dengan Bermuda Triangle lah. Memang rasanya kami lah orang pertama akan menerima ujian dan jumpa dengan Dajjal. Dia rasa macam tu lah. Sampai di Mexico, dia kata yang sambut kami anjing-anjing dekat airport. Dia kata tak ada orang. Di airport tak ada orang, anjing je ada. Kami kata, ya Allah, dia kata kami ni mungkin kena jual dengan mafia ke kat sana ke. Kami dah tak balik Malaysia. Kan? Daripada Caribbean naik pula kapal terbang pergi Narita. Daripada Narita Airport Jepun balik ke Malaysia 3 hari perjalanan. Tapi dia kata Masya Allah 3 hari rasa macam 1 jam ni. Dia punya jarak masa yang panjang, Allah bagi duduk dalam kapal terbang tu rasa macam pendek 1 jam saja. Allah lipat bumi, tuan-tuan. Jadi tu pengalaman-pengalaman orang yang mujahadah lama, tuan-tuan. Allah bagi dia punya Karkuzari dia, kerja-kerja yang dia buat tu, Masya Allah. Kalau kita dengar pun Allahu Akbar, cemburunya kita kan. Meningkat iman kita insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan, banyakkan dakwah, banyakkan belajar dan mengajar, ta'lim wa ta'alum. Istiqamah duduk ta'lim insya-Allah. Rasanya ta'lim yang paling berat ni. Kan? Pukul 10 sampai 12.30 itulah masa paling berat sekali. Betul tak? Mai. Jadi tuan-tuan yang mulia, 10 sampai 12.30 insya-Allah taala. Pada boleh insya-Allah istiqamah duduk ta'lim. Kemudian insya-Allah taala banyakkan masa untuk zikir dan ibadat. Banyakkan baca Quran, banyakkan masa ni lah insya-Allah taala, dan banyakkan masa kita ni dalam masjid insya-Allah taala, dan banyakkan khidmat. Ni masya-Allah kita grup ramai ni besar ni, banyak khidmat insya-Allah taala. Tengok cawan ramai orang dah minum tak basuh, kita tolong basuh. Talam tolong basuh, saprah tolong basuh, sampah kita tolong buang, tolong bakar. Sama-sama anggap ini tempat kita insya-Allah taala. Boleh insya-Allah. Saling khidmat. Nampak kawan penat tolong pijit insya-Allah taala. Kan? Mengantuk tolong bantu. Orang tengah duduk-duduk bawa mai chai, bawa mai kopi, baru segar balik. Bos seronok nak cerita, tuan-tuan. Boleh insya-Allah. Kemudian insya-Allah taala dipesan lagi ulama kita kurangkan makan dan minum insya-Allah taala. Ini yang payah sikit. Ini yang payah sikit. Kita suruh kurang makan, tapi kadang-kadang Masya Allah rezeki datang begitu banyak. Ini umat akhir zaman, Allah tahu. Kan, kalau sahabat Nabi lapar tak apa, tapi umat akhir zaman ni kalau lapar dia tak nak keluar dah lagi. Jadi Allah bagi dia makan sedap-sedap insya-Allah taala. Dan kurangkan tidur dan rehat insya-Allah taala. Banyak masa untuk ibadah kepada Allah taala. Dan kurangkan cakap sia-sia. Ngomong yang sia-sia, bicara yang sia-sia dihindarkan. Tak payah cakap dah. Benda dunia, benda sia-sia ni menyebabkan kita akan menyesal di hari kiamat nanti. Kenapa aku cakap ni? Kalau aku ganti dengan cakap agama, dah jadi pahala. Percakapan boleh jadi pahala, dan percakapan juga boleh jadi dosa. Disebabkan percakapan boleh masuk syurga. Nabi cakap sentiasa satu orang bercakap dengan benda baik, sehingga Allah terlalu redha dengan percakapan dia. Disebabkan percakapan itu saja Allah masuk di dalam syurga. Bukan disebabkan ibadat yang besar. Satu orang bercakap dengan percakapan yang tak baik, mencarut, mati, hamun, apa semua sikit-sikit keluarlah dia punya ni. Kan? Mencarut tak daripada mulut dia tu. Tuan-tuan, dia tak sedar percakapan dia tadi begitu memurkakan Allah. Disebabkan perkataan itu saja pun Allah lemparkan dalam api neraka. Jadi kita kena jaga insya-Allah taala. Boleh insya-Allah. Kemudian insya-Allah kurangkan masa luar masjid. Memang tuan-tuan boleh tidur kat masjid, kat luar. Tapi masjid ni lah kalau nak dapat rasa suasana rehlah keluar jalan Allah taala, nak dapat tarbiyah yang sempurna. Kan? Itu kawan-kawan kita tidur sini, kita nampak 5 orang sedang ibadat kat depan ni. Itu mula-mula kita buat rehlah kan. Nampak dia bukan betul, tapi nampak macam dipanggil jisim misali. Berkat betul-betul masa tu keluar tak main-main, semua mujahadah, semua menangis. Kan? Bangun malam pukul 2 pagi sembahyang tahajud. Kan? Buat sungguh-sungguh. Waktu itu Allah bagi tunjuk.
makhluk tu pun bersemangat juga, dia pun join juga. Kan? Semayang kat sini. Jadi Haji Nasir kebetulan dia nampak. Ada orang nampak 3, ada orang nampak 5. InsyaAllah. Jadi bukan mistik, ini semua betul-betul tuan-tuan. Jadi tuan-tuan insyaAllah kurangkan berada di luar masjid. Dan insyaAllah ta'ala 4 perkara yang ditinggalkan sama sekali. Yang pertama, jangan minta kepada makhluk insyaAllah ta'ala. Lawa botol abang bagi kat saya bang, boleh? Minta botol. Jangan minta. Jangan minta nak bawa boleh lah. Minta nak test power boleh insyaAllah ta'ala. Jangan harap kepada makhluk. Harap rasa-rasa ni insyaAllah dia orang akan sembelih kambing untuk kita ni kot. Tapi memang kambing dah ada dah. Tapi jangan harap lah insyaAllah. Kambing dah ada dah. Dalam khazanah Allah 2 ekor dah kambing tu. Jangan minta dari kuda insyaAllah. Kemudian insyaAllah ta'ala jangan guna barang tanpa izin. Caja-caja kawan, seliput kawan. Nak apa, pakai. Tak ada, tak payah pakai. Tak mati pun tak akan seliput lah. InsyaAllah ta'ala. Jangan guna barang tanpa izin. Dan jangan membazir. Lampu, kipas apa semua kita cuba kita jimatkan sedaya upaya insyaAllah ta'ala. Dan kita cubalah wujudkan suasana yang baik insyaAllah ta'ala. Dan kebetulan kita duduk dalam madrasah ni, pelajar-pelajar madrasah pun ada. Kita pun boleh ikram dia orang juga. Dia orang pun masih anak-anak lagi. Dia orang ikram kita, jadi kita pun bolehlah insyaAllah ta'ala bagi semangat dekat dia orang, bagi apa-apa yang boleh memberikan kekuatan pada dia untuk khidmat insyaAllah. Dia orang pun dah khidmat beberapa hari dah ni. Jadi insyaAllah ta'ala di samping itu insyaAllah kita ada kuda. Jadi siapa nak test kuda boleh bertahan insyaAllah. Boleh kita sama-sama. Dan kita keluar jemaah ni, kita guna duit kita sendiri, harta kita sendiri, masa kita sendiri dan diri kita sendiri. Itu yang memberikan kesan tuan-tuan. Jadi insyaAllah ta'ala jangan ada yang miss untuk korban. Sebenarnya korban ni jangan kita takut sebab 1 ringgit Allah kira 700,000. Kan? Jadi kalau 10 ringgit dah 7 juta 7 juta. Pernah ke tuan-tuan berbelanja 7 juta untuk agama ni? Pernah ke infak 7 juta? Tak pernah. Tan Sri Syed Mukhtar Bukhari mungkin lah. Kan? Tapi nak korban 7 juta ni, inilah masa dia. Kan? Kalau 10 ringgit banyak tu, kalau 50 ringgit lagi banyak. Kalau 100 lagi bagus. Kalau ada 1000 lagi bagus. Kan? Kita ni lagi banyak kita nak terima. Sebab tuan-tuan yang untung, kita semua makan sama-sama je. Jadi insyaAllah ta'ala kita korban insyaAllah. Belajar korban. Daripada korban yang kecil sampai satu hari nanti Allah bentuk jiwa kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan sampai tahap kebaktian yang paling sempurna daripada seorang hamba sehingga kamu berani membelanjakan harta yang paling kamu sayang untuk agama Allah Ta'ala. Jadi daripada nak belanja yang paling sayang, kita kena mula sikit-sikit dulu. Sampai sebelum mati nanti, agama minta apa saja daripada saya, nyawa saya pun saya bagi untuk agama insyaAllah Ta'ala. Jadi insyaAllah Ta'ala sebelum kita tutup untuk makan, dia dah panggil makan dah. Tapi mesyuarat dulu untuk program kita hari ini insyaAllah Ta'ala. Lepas ni tuan-tuan rehat dulu lah insyaAllah sampai asar. Tapi selalunya kalau bagi rehat kita tak rehat. Tapi bagi rehat dulu insyaAllah Ta'ala. Kemudian lepas asar duduk sini insyaAllah. Walaupun dah semayang, tunggu juga habis semayang kita bagi kepentingan dakwah. Tuan-tuan syur siapa insyaAllah Ta'ala, kepentingan dakwah insyaAllah. Banyak yang ni hebat-hebat ni insyaAllah. Maulana Rusdi. Rusdi. Amal yang bagus-bagus insyaAllah. Jadi selawat insyaAllah. Allahumma salli ala Abang Rusdi insyaAllah. Kepentingan dakwah. Kita gas ada sekarang? Tak ada. Jadi tak ada gas ni tuan-tuan, petang-petang istilah lah. Orang kampung banyak ni, petang-petang menderek kereta parking ni, bawa budak-budak untuk ni, kita ikram je. Bagi gula-gula kat budak-budak, beli gula-gula, bagi sikit kat budak-budak. Kan, itu niat gas lah. Dengan niat gas. Boleh insyaAllah? InsyaAllah. Jumpa orang kampung kan. Yang belanja rokok tu dah lah, belanja rokok tu tak termasuk gas. Belanja rokok kan. Tapi kalau benda lain, buat teh ke kat sini, edarkan kepada orang dengan ramai insyaAllah. Niat gas insyaAllah. Niat hidayat seluruh alam.
Boleh insya-Allah. Kemudian ada gas, tak ada gas pun tak ada, insya-Allah taala i'lan. Lepas maghrib i'lan siapa sedia insya-Allah. Abang Ali. Sedia i'lan. Boleh. Insya-Allah sampai besok maghrib dengan subuh, isyak dan subuh. I'lan. Boleh insya-Allah. Maghrib lepas isyak untuk taklim akhir. InsyaAllah boleh insyaAllah. Bayan maghrib insyaAllah, selawat insyaAllah. Mula dah bersama insyaAllah. Saya tak payah selawat-selawat boleh sangat dah. Mula dah bersama. Jadi insyaAllah tashkil Kodan dengan Charis, dua beradik insyaAllah. InsyaAllah tashkil insyaAllah. Lepas isyak insyaAllah ta'lim akhir. Siapa sedia insyaAllah ta'lim akhir? Datuk Fred insyaAllah ta'lim akhir. Kemudian saya rasa malam ni boleh buat sembang santai juga lepas isyak. Sama-sama kita je lah insyaAllah. Kita ada Abang Zekul, ada Kodan, ada Syaris. Apa lagi? Abang yang mati juga. InsyaAllah cukuplah 3 orang pun okey lah insyaAllah. InsyaAllah sembang santai dekat tempat saya, tiang saya tu. Tiang saya punya live tu kat situ, kat luar tu. Tiang live lah. Kalau dalam Masjid Nabawi dia ada tiang dia kan. Tiang dia tu lah insyaAllah sampai isyak. Lepas makan tu lebih kurang insyaAllah. Kemudian insyaAllah bayan subuh pagi besok insyaAllah. Malam ni tuan-tuan bangun tahajud insyaAllah. Tahajud, hidupkan masjid ni. Kalau boleh daripada lepas tu ada orang sembahyang berterusan sampai pagi insyaAllah. Boleh insyaAllah. Kemudian bayan subuh insyaAllah tuan-tuan boleh syur insyaAllah. Tak banyak bayar dah. Bagi boleh pula kili-kili insyaAllah. Jemput mana 2 hari ke mana Hari mana ada kan. Tuan-tuan doa insyaAllah. Kita sur yang cadangan dulu. Lepas tu nanti kalau dapat insyaAllah ta'ala yang orang tu kita bagi doa insyaAllah. Boleh ya? Yang menunggu dah insyaAllah. Selawat insyaAllah. Cadangan kita Abang Saifullah. Kalau ada Muhammad Adli, kita bagi Muhammad Adli insyaAllah. Boleh Abang? Abang? Macam tu? Bayar semua Abang. Semua dia orang duduk tidur je. Abang cakap lah insyaAllah. On the bike. On the bike. Jadi khidmat ta'am. Khidmat ta'am ni perlu juga tuan-tuan. Buat yang ada tu tak tahulah cukup tidak. Siapa sedia insyaAllah. Kita buat serve je Maimin, Abang Saifullah, Khalid, Abang Rusdi, ini Abang Syaris, Yusuf, apa? Zat, Hasbullah, Abang Mamu kita, Abang Rashidi, dengan Abang Alam. Abang Bisi, Abang Ustaz. Boleh insyaAllah. Yang khidmat ni khidmat insyaAllah ta'ala. 3 kali makan, 3 kali serve makan. Yang serve dan masuk dalam sekali lah. Tempat tu insyaAllah. Boleh sedia? Habis sak ta'am tu, habis sak ta'am Abang Noah insyaAllah. Tuan-tuan syarat dengan dia insyaAllah. Okey, satu lagi tuan-tuan insyaAllah nak tanya pandangan. Besok ada tempat nak pergi makan di mana-mana ke, atau macam mana ke? Kambing tu bila nak makan ke macam mana? Besok kambing tengah hari Biryani Pakistan kan? Boleh ya? Boleh ya? Biryani Pakistan tengah hari ni. Nak makan asal wo di kedai-kedai macam saya cakap lah. Baikkan saya pergi sana. Lusa lah. Sudah Tagore lah. Ya Allah. Ha? Makan kat Bandar Jeratul. Balik bila? Tangguh bila? Senin.